Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نويت التعليم والتعلم لله. يقول المصنف والمترجم رحمهما الله نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدارين آمين. Kita menggunakan Al-Qawl At-Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam yang telah diterjemahkan oleh Almarhum Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar rahimahullah. Kita sampai pada masalah yang ke-23. Kita sampai pada masalah yang ke-23, huraian hukum muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Semalam ataupun orang Kedah kata kemarin, semalam kita dah tengok muwafaqah, makmum yang baik. Maksudnya makmum yang baik, yang paling sunnah, dia tidak mendahului imam dan dia juga tidak serentak dengan imam, tetapi dia muwafaqah. Dia imam dah rakaat baru dia rakaat, imam betul i'tidal dengan baik baru dia i'tidal, imam dah sujud dengan elok baru dia turun sujud. Itu muwafaqah. Musabaqah, makmum yang tak bagus, sangat tak bagus, kadang-kadang makruh, kadang-kadang dia musabaqah mendahului imam, makmum yang mendahului imam. Ada pendahuluan yang membuatkan makruh perbuatan makmum itu, ada yang haram, ada yang batal. Musawaqah pula yang serentak. Serentak pun tak bagus juga. Sebab seorang makmum dia bukan bergerak serentak dengan imam, tetapi seorang makmum yang baik ialah makmum yang setelah imam sempurna rukun baru dia buat rukun itu, baru dia turut perlakuan rukun imam tersebut. Okey, habis. Itu 3 istilah yang kita dah sebut semalam. Orang yang bismillahirrahmanirrahim, orang yang semayang berjemaah tidak simpang ia daripada 3 bahagian ini: muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Kata penterjemah, kita ni bila semayang berjemaah tak lari daripada 3 keadaan. Sama ada perbuatan kita itu, perbuatan ikut imam itu tidak lari daripada 3 keadaan. Sama ada muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Tadi kita dah hurai. Seterusnya, maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak semayang makmum atas gerak semayang imam. Maksudnya makmum mendahului imam. Tapi tuan-tuan tengoklah dia punya bahasa orang dulu-dulu yang terjemah yang paling tepat bila mereka menterjemah bahasa Arab. Iaitu mendahului gerak semayang makmum atas gerak sembahyang imam. Itulah musabaqah, dan perbuatan tu tak bagus.
Okey. Kedua, musawaqah, iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam pun tak bagus juga. Kadang-kadang makruh serentak, kadang-kadang makruh dan kadang-kadang batal. Saya tak mau buat contoh dah sebab kita dah banyak kali bahas, lagi dia jadi lagi panjang. Manakala muwafaqah, iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum. Ini betul lah. Gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum. Itu betul lah. Dan mentakhirkan gerak perbuatan imam dengan makmum, mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya. Itu betul. Maksudnya makmum lewat sikit daripada gerak perbuatan imam. Dengan sekira-kiranya makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang kita bagi tahu makmum punya pergerakan solat mesti belakang imam, bukan mendahului imam seperti mana yang diajar oleh para sahabat, yang ditunjukkan oleh para sahabat melalui hadis-hadis. Sahabat bagi tahu, kami tengok Nabi sujud baru kami sujud, kami tengok Nabi rokok baru kami rokok. Okey, kemudian seterusnya, dan tiga bahagian tadi, muwafaqah, musabaqah, musawaqah, ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Betul tak? Tadi kita dah sebut dah. Betul? Seperti mendahului makmum akan imam dengan dua rukun. Makmum mendahului imam dengan dua rukun batal solat. Kalau satu rukun belum batal tetapi hilang fadilat berjemaah. Imam rokok, makmum rokok, kemudian imam tak i'tidal, makmum i'tidal terlebih dahulu, batal lagi? Belum batal. Qaul yang asah, belum batal. Bila makmum i'tidal dulu belum batal, baru satu rukun, yang tu belum batal tapi dah hilang fadilat jemaah. Okey, walaupun tak batal, perbuatan dia haram, perbuatan dia haram. Okey, tapi kalau dua rukun batal dan membatalkan sembahyang hukumnya seperti mendahului makmum akan imam dengan dua rukun. Bila makmum, contoh imam rokok, makmum rokok, lepas tu imam tak i'tidal lagi, makmum i'tidal, dia dahului imam satu rukun, batal lagi? Belum batal. Haram tak? Haram. Batal tak? Belum batal. Satu rukun. Kemudian imam duk rokok lagi, makmum turun sujud. Bila dia turun sujud, dia sujud, maka ketika itu batal solat makmum dengan dua rukun. Kemudian, dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang. Nampak ni yang tadilah. Ada yang haram dan batal sembahyang, seperti makmum mendahului imam dua rukun, haram, batal sembahyang, dua rukun. Ada perbuatan makmum mendahului imam haram tapi tak batal solat. Mana? Dan di antara haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang, seperti mendahului ia ni siapa? Makmum. Tulis, tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku, tulis dekat buku tu, mendahului ia ni makmum akan imam dengan satu rukun, tak batal. Dan syarat satu rukun tu yang bukan takbiratul ihram dan salam, tu syarat dia.
Ada lagi syarat, ada lagi. Dengan syarat ia tidak berniat, ia ni makmum, tidak berniat putuskan qudwah ikutan imam, dia tak niat mufaraqah. Nah, apabila makmum mendahului imam satu rukun tak batal. Dengan syarat satu rukun itu bukanlah takbiratul ihram dan juga bukanlah memberi salam. Syarat yang kedua, makmum mendahului imam dengan satu rukun tak batal. Syarat yang kedua ialah dia tidak niat mufaraqah dan ia masih tunggu di tempatnya. Ia ni siapa? Makmum tadi, dia duduk tunggu lagi. Kita ambil contoh tadi juga, imam rokok, makmum pun rokok. Kemudian imam tak i'tidal, makmum i'tidal, batal tak? Bila makmum i'tidal terlebih dahulu, satu rukun batal tak? Tak batal. Haram tak? Haram. Semayang dia tak batal. Selama mana dia tunggu di situ, dia tunggu i'tidal. Itu imam pun i'tidal. Okey, itu tak apalah. Okey, kemudian dan ia masih tunggu di tempatnya. Ia ni siapa? Makmum tadi tunggu di tempatnya. Di tempatnya ni di mana? Macam tadi dia tunggu di i'tidal. Saya buat contoh macam tu je. Seperti mendahului ia dengan rokok. Pengarang buat contoh lain kan? Tak ada masalah, dia boleh buat banyak contoh mana pun boleh. Mendahului ia iaitu makmum dengan rokok selepas ia membaca Fatihah. Imam tak rokok lagi, dia rokok dulu. Habis baca Fatihah, dia semayang dengan imam. Nah, dia semayang dengan imam. Imam tak rokok lagi, dia rokok dulu habis Fatihah. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Ia ni siapa? Makmum tadi ni. Nah, dia sujud dulu lepas i'tidal. Nah, imam i'tidal, dia i'tidal. Lepas tu dia turun sujud dulu. Batal tak? Satu rukun saja belum batal. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal dan tetapi luput ia pahala jemaah. Habis. Macam kita sebut tadilah. Satu rukun makmum mendahului imam batal tak? Tak batal. Tapi hilang tak pahala jemaah? Hilang pahala jemaah. Yang kedua, perbuatannya haram. Apa maksud haram? Berdosa. Tetapi luput ia pahala jemaah. Habis contoh tu. Dan di antaranya, ini contoh lain pula, makruh. Tak haram tapi makruh. Luput pahala jemaah dan makruh. Ni hal lain pula ni. Apa contoh perbuatan makmum yang makruh dan luput pahala jemaah? Tadi kita baca apa contoh perbuatan makmum haram dan luput pahala berjemaah, tapi tak batal. Tadi contoh tadi. Hak sekarang ni kita nak tengok pula apa contoh tindakan ataupun perbuatan makmum yang makruh dan hilang pahala berjemaah. Kita tengok apa kata pengarang. Dan di antaranya makruh dan luput pahala berjemaah iaitu musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Imam rokok dia serentak macam ni. Ni imam rokok Ni imam, ni makmum. Contoh duduk sekali macam ni. Ini contoh saja. Bila imam rokok, nak bagi mudah faham, Allahu akbar, dia pun bersama. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, sujud. Dia apa dia ni? Dia ni ada penyakit sama. Dia suka ikut imam. Dia tak ada. Dia tengok imam, dia sambil baca dia tengok imam. Allah akbar. Tengok kepala macam biawak kepala tu tengok. Dia penyakit. Yang ni jarang lah. Sejuta seorang pun payah jumpa ni penyakit ni. Nah, apa hukum serentak dengan imam? Rokok, i'tidal, sujud, haram tak? Makruh. Makruh dan luput pahala jemaah.
iaitu musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Dan di antaranya sunat hukumnya dan dapat fadilat berjemaah. Ni yang seterusnya, apakah yang paling sunat, yang paling elok, yang terbaik, dapat pahala pula, dapat pahala berjemaah, dapat pahala sunat, dapat fadilat 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda. Ada hadis sebut 25 kali ganda solat berjemaah, dan ada hadis sebut 27 kali ganda solat jemaah. Iaitu yang muwafaqah, iaitu yang muwafaqah yang paling banyak, yang paling tinggi pahalanya. Okey, habis. Yang ke-24, bismillahirrahmanirrahim. Semua tengok hukum masalah yang ke-24, muka surat 14. Wajib makmum mendahului imam pula dah. Ada satu keadaan yang ni bukan berlaku selalu, sangat jarang berlaku makmum wajib mendahului imam. Bahkan sebulan sekali pun payah berlaku keadaan ni. Setahun di masjid kadang-kadang sekali, kadang-kadang tak berlaku langsung. Iaitu ketika itu wajib makmum mendahului imam. Bila? Ayuh kita baca. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya, seperti ia duduk. Ia ni siapa? Imam. Tulis. Ia kadang-kadang makmum, kadang-kadang imam. Kadang-kadang bacaan ia tu. Jadi ia ni dhamir hu ha atau hu ni kena tulis. Seperti ia duduk pada rakaat yang pertama. Ia ni imam. Tu imam baru semayang rakaat pertama. Mayang apa pun, tiba-tiba dia duduk tahiyat awal. Dia duduk tahiyat awal. Sepatutnya tu imam tu buat apa? Sepatutnya tu imam tu berdiri ke rakaat kedua. Faham? Yang tu je. Apabila imam baru habis rakaat pertama, sujud yang kedua, sepatutnya bangun ke rakaat kedua. Tu imam duduk tahiyat. Maka makmum wajib bangun mendahului imam. Di sini makmum wajib bangun mendahului imam. Ini keadaan dia. Berlaku setiap minggu ke? Tak. Berlaku setiap bulan ke? Tak. Sangat jarang. Kadang-kadang kita solat di masjid setahun sekali pun jaranglah. Kadang sangat berlaku imam terlupa. Imam terlupa. Tak sengaja ataupun terlupa rakaat pertama, sepatutnya naik rakaat kedua, dia duduk tahiyat. Ataupun rakaat ketiga semayang isyak ataupun zuhur ataupun asar, rakaat ketiga sepatutnya naik rakaat keempat. Sepatutnya naik rakaat keempat. Apa nama ni? Tapi dia duduk imam duduk tahiyat akhir. Imam duduk tahiyat akhir. Sepatutnya naik rakaat keempat. Kita baca. Tadi tu saya dah cerita dah keadaan dia. Kita baca, cuba tengok bayang balik masalah yang saya cerita tadi. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk pada bukan pada tempatnya, seperti imam duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga kerana membaca tahiyat awal, maka wajiblah makmum mendahuluinya. Mendahuluinya tu nya apa? Cuba jawab ngak siapa yang ada buku kan. Wajiblah makmum mendahuluinya, wajib makmum mendahului imam. Boleh dah makmum ikut tu imam? Tak boleh. Makmum waktu tu tak boleh ikut tu imam duduk tahiyat, sebab tu imam melakukan kesalahan, bukan pada tempatnya membaca tahiyat di situ. Wajiblah makmum mendahului imam, iaitu terus berdiri. Lepas tu buat apa? Terus berdiri.
sebut subhanallah. Dan imam bila dia tengok saf belakang semua bangun, boleh tak imam reling sikit belakang? Boleh. No? Boleh. Imam dia nak tengok sikit macam tu kan. Semua bangun, maka dia pun bangun. No? Okey. Maka wajiblah makmum mendahului imam, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Situ. Kemudian, dan jika ia duduk serta imam, nescaya batallah sembahyangnya. Dan jika ia duduk, ia ni siapa? Makmum. Dan jika makmum duduk, kalau dia pergi duduk sekali dengan imam, nescaya batallah sembahyangnya. Sembahyang siapa? Sembahyang makmum tadi batal. No? Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, membaca tasbih untuk menyedarkan imam supaya ia qiyam berdiri, supaya ia imam, supaya imam qiyam berdiri. Jadi senang je masalah dia. Kalau imam rakaat pertama sepatutnya bangun pi rakaat kedua, imam sepatutnya imam sepatutnya bangun pi ke rakaat kedua, tapi imam duduk tahiyat. Apa makmum wajib buat? Makmum wajib mendahului imam, iaitu terus bangun. Kalau makmum yang tahu imam tu salah, dia ikut juga dengan sengaja, batal solat makmum. Dia sengaja duduk, dia tak memang tak larat pun duduk dia. Dia pun duduk tahiyat kali, boleh juga rehat. Duduk, dia pun baca tahiyat juga, batal sembahyang. Ketika itu wajib makmum mendahului imam. Tapi kalau makmum pun sama-sama ghaflah, sama-sama lupa, makmum pun sama-sama tak tahu, dia pun ghalib juga, imam pun ghalib, makmum pun ghalib, contohnya, maka makmum yang tak sengaja itu tak batal. Yang ikut imam tak sengaja tak batal. Contoh, semayang 30 orang satu saf. Imam rakaat pertama sepatutnya naik rakaat kedua, tu imam terlupa, dia duduk tahiyat. Tu imam duduk tahiyat. Yang ramai-ramai ni semua bangun mendahului imam. Bagus, itu yang terbaik. Ada 2 orang samdul, terlupa juga. Ada 2 orang ni. Bukan sengaja, dia pun dah tengok tu imam duduk, dia pun duduk tahiyat juga. Tak sengaja. Yang tu tak batal. Yang ni tak batal. Dia 2 orang ni tak batal sebab apa? Sebab dia tak sengaja, dia pun tak tahu, terlupa juga. Habis 24, kita tengok 25. Okey tuan-tuan, tengok masalah yang ke-25. Yang ni banyak. Yang ni banyak, iaitu tengok yang ni bagi perhatian. Yang ni banyak. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Makmum masbuk sebelum menghabiskan baca Fatihah, tiba-tiba imam rukuk. Apa ni? Gambaran masalahnya begini. Bismillah. Bila sebut makmum masbuk, makmum yang main lambat. Walaupun definisi tu kurang tepat, dia ada yang lebih tepat. Tak apalah, kita nak pergi faham. Makmum masbuk ni semua orang faham makmum main lambat. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia baru duduk berjalan di luar masjid. Ada duduk berjalan, duduk tengah berjalan dah. Bismillahirrahmanirrahim, dia duduk berjalan. Qul huwallahu ahad, baru buka pintu masjid. Allahus samad, mai duduk dalam saf. Lam yalid wa lam yulad, ya Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam pun rokok. Okey, dia ni nak main apa? Dia ni lah orang panggil makmum masbuk, lambat ni. Apa dia kena buat? Okey, kita tengok. Kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah selama ni. Tengok. Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rokok imam ni lah, sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya, Fatihah makmum tadi yang masbuk, maka wajiblah makmum itu
makmum masbuk tadi, hak main lambat tadi ni, memutuskan, berhentikan bacaan Fatihahnya dan terus rokok. Kenapa habis dak Fatihah dia? Tak perlu habiskan. Terus rokok apabila imam rokok, dan masalah ini disebut makmum masbuk, dan di atasnya ditanggungkan oleh imam. Fatihahnya ditanggungkan oleh imam. Yang ni yang kata Fatihah ditanggung oleh imam ni. Ada tak Nabi sebut? Ada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang sembahyang berimam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya ketika dia masbuk. Hadis ini ketika makmum tadi masbuk. Bila imam dah qul huwallahu ahad, dia baru berjalan, Allahus samad, makmum hak main lambat ni bagi angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, lam yalid wa lam yulad. Makmum masbuk ni bismillahirrahmanirrahim, walam yakun lahu kufuwan ahad. Makmum masbuk alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Nak perhabis ke rokok dengan imam? Rokok dengan imam. Dia tak boleh habiskan. Dia tak boleh habiskan. Kalau dia habiskan, dia main lambat. Imam dah habis Fatihah, dah habis surah, imam rokok, dia baru Ar-Rahmanir Rahim, dia sengaja habiskan. Apa berlaku? Kita tengok masalah di bawah. Kita tengok masalah di bawah apa yang berlaku. Hal bagi makmum yang masbuk ada dua hal, dua keadaan. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Makmum masbuk kalau dia main lambat, imam waladdallin, dia duduk berjalan masuk, bismillahirrahmanirrahim, imam amma yatasaalun, satu muka setengah. Dia makmum jalan, Allahu akbar, makmum pun takbiratul ihram, Allahu akbar. Sempat tak nak habis? Kalau imam perhabis surah An-Naba, kalau imam perhabis surah An-Naba, amma yatasaalun, makmum hak main lambat ni dan tak perhabis Fatihah? Dan boleh tak dia habiskan Fatihah? Boleh, mesti habiskan Fatihah. Macam tu lah, no? Sebab imam amma yatasaalun sampai mana ayat tu? Innalil muttaqina mafaza. Jauh lagi ayat, kan? 2 kali Fatihah pun sempat, nah, tapi jangan baca 2 kali. Okey, yang tu kalau imam baca surah yang panjang. Kalau imam baca surah pendek, walam yakul lahu kufuwan ahad, imam rokok, makmum yang main lambat tak dan perhabis Fatihah wajib rokok. Kita baca lagi. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya, seperti bertakbiratul ihram, ia ni makmum masbuk, tulis dekat ia tu makmum masbuk, maka imam terus rokok, dia baru nak takbiratul ihram ataupun dia baru sempat baca satu ayat Fatihah, imam rokok. Kenapa imam rokok? Sebab dah habis baca surah. Atau bertakbiratul ihram ia ni makmum pada ketika imam sedang rokok, ataupun dia main lagi lambat. Waktu dia tengah buka pintu masjid, imam apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Makmum masbuk tadi pun duduk dalam saf, Allahu akbar. Lepas tu dia sempat rokok dengan imam. Dia tak baca dah Fatihah, dia Allahu akbar. Imam dah rokok, dia terus rokok. Itu yang betul. Dia terus rokok, kan, dan dia sempat rokok dengan imam. Okey, itu yang betul. Seperti bertakbiratul ihram makmum, kemudian imam terus rokok, atau bertakbiratul ihram makmum ketika imam sedang rokok, dan pada hal ini, pada keadaan ini, tidaklah ia perlu membaca Fatihah. Ia ni siapa? Makmum. Tak perlu baca Fatihah, bahkan wajib
ia ni makmum terus ikut imam dalam rokok. Tidak ada khilaf pada hal ni. Ni tak ada khilaf. Dia mesti rokok. Kalau dia tak rokok, makmum yang main lambat ni, tak kira lah dia dan baca bismillah satu ayat ke, dia dan ar-Rahmanir Rahim ke, ataupun makmum masbuk ni dan rokok, ataupun makmum yang masbuk ni dia sengaja menghabiskan Fatihah, apa berlaku? Kita tengok hal yang kedua dan yang terakhir untuk tengah hari ini. Makmum yang ada sedikit masa untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya, dan pada hal ini disunatkan baginya ia memulakan membaca Fatihah, dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah atasnya menghentikan bacaan Fatihahnya dan terus rukuk bersama imamnya. Ini macam mana ni? Dia macam ni. Makmum ni masbuk main lambat, tapi waktu dia takbiratul ihram, makmum masbuk ni dia ada Allahu Akbar, imam qul huwallahu ahad. Jadi makmum masbuk ni dan tak baca beberapa ayat surah Fatihah, dan boleh tak makmum masbuk ni membaca beberapa ayat yang dia sempat? Boleh, disunatkan. Wajib tak? Tak wajib. Disunatkan baca takat mana yang dia sempat. Bila imam qul huwallahu ahad, dia alhamdulillahirabbil alamin, Allahus samad. Makmum yang masbuk ar-Rahmanir Rahim, lam yalid wa lam yulad, maliki yaumiddin, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hukum makmum masbuk membaca beberapa ayat yang dia sempat? Sunat. Waktu tu dia sunat. Lepas tu imam Allahu Akbar, dia tadi dia tekat mana? Tadi kat mana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Tekat tu dia wajib terus rukuk. Dia tak boleh habiskan, terus rukuk. Okey, habis. Yang inilah yang dia cerita, perkara yang sama kita dah hurai. Dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah atasnya, atas makmum yang masbuk tadi, menghentikan bacaan Fatihah dan terus rukuk bersama imam. Dan jika makmum tidak rukuk dan menghabiskan Fatihah, dia tak mau rukuk, dia habis Fatihah hingga imam bangun daripada rukuknya, nescaya batallah sembahyangnya mengikut satu pendapat. Dan yang muktamadnya, ini yang pendapat muktamad tadi, bukan, jika ia menyalahi imamnya maka makruh hukumnya, dan luput ia rakaat itu dan tidak batal sembahyang, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Okey. Kalau imam, bukan imam, makmum tadi sengaja menghabiskan Fatihah, dia makmum masbuk, dia sengaja menghabiskan Fatihah, maka hukumnya makruh dan tidak dikira rakaat itu. Saya kena tambah juga. Kena tambah juga. Faham tak? Imam rukuk dia macam ni, imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Makmum masbuk tadi sampai dekat mana? Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu dia perhabis, dia tak rukuk. Imam i'tidal, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia tak rukuk kan. Kemudian baru dia rukuk, waladhdallin, dia baru dia rukuk. Dan luput ia rakaat itu tapi tak batal sembahyang dia. Yang ni yang muktamad, tak batal sembahyang dia tapi rakaat itu tidak dikira. Dia kena tambah juga kan, tidak dikira rakaat itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takat tu saja, sebab masalah yang ke-26 ni sangat panjang, perlukan masa yang banyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.